Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Vivi Mirzaika dalam Buletin UKAS edisi 1 petang 12 Mac 2020. Buletin 1 petang dimulakan dengan laporan berita mengenai hala 7 sektor keusahawanan dan koperasi di negara ini. Selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyatakan komitmen untuk membantu usahawan selain memperkukuhkan rangkaian perniagaan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Rabu, Wan Junaidi memberitahu industri keusahawanan dan koperasi bukan asing baginya dan akan menggalaskan tanggungjawab yang diamanahkan dalam memacu pertumbuhan sektor berkenaan. Pagi tadi juga saya bincang dengan Profesor Ridwan, iaitu Profesor Negara, Majlis Profesor Negara, untuk melihat lagi how best can we establish ourselves in the new environment of business world, menggunakan facilities yang ada pada kita. Sementara itu, dalam sidang media sama, Wan Junaidi menyifatkan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 adalah tepat pada masanya untuk melakar semula hala 7 ekonomi negara dan Sarawak amnya. Jadi, pandangan saya dengan pandangan yang amat berhormat itu serasi betul. Jadi beliau menumpu melihat kena keadaan ekonomi yang sekarang tidak baik dan semua nilai barang turun, Kuala Lumpur Stock Exchange menurun, economic development, nilai share menurun, banyak benda-benda yang menurun. Tetapi cost of living meningkat, benda-benda macam tu. Jadi kalau kita making use of this business and industry sebagai pemancing kepada atau pemaju kepada negara, saya cukup yakin will be successful in doing that. Dalam pada itu, Wan Junaidi menzahirkan tanda penghargaan di atas pelantikannya dan akan berhempas pulas demi kepentingan rakyat dan negara dalam menghadapi krisis ekonomi masa kini. Thank you very much. This is a challenge for me. In fact, a great challenge to develop entrepreneurs amidst economic slowdown. It's not going to be easy, but with support and prayer from you all, I promise to do my best for this beloved nation. Short message macam tu saja. I know it's difficult, but then we are going to do our best. Berita seterusnya mengenai penyerahan cek geran projek kecil luar bandar MRP Fasa 1 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balih. Majlis penyerahan cek MRP itu telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing di bangunan Baitul Makmur pada Rabu. Dalam majlis itu, 35 penerima geran terdiri daripada JKKK, Kelab Persatuan, Biro Wanita dan PIBG telah menerima cek MRP masing-masing. Beralih kepada perkembangan usaha, merapatkan hubungan kerjasama dua hala Sarawak dan Brunei Darussalam dari perspektif pendidikan awal kanak-kanak. Lantas, bagi mengeratkan lagi hubungan dua hala itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah telah mengadakan kunjungan hormat ke atas pejabat Kementerian Pendidikan Brunei Darussalam. Tujuan kunjungan hormat berkenaan adalah untuk menjemput pendidik awal kanak-kanak dan juga penceramah dari Brunei untuk mengambil bahagian dalam Konvensyen Pendidikan Prasekolah Antarabangsa yang akan berlangsung pada 11 hingga 13 September di Miri. Laporan berita berikutnya mengenai pelbagai inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak yang sentiasa memandang ke hadapan demi kepentingan rakyat negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Simoy Peri berkata antara inisiatif itu ialah bantuan musim tengkujuh dalam usaha meringankan beban golongan nelayan. Allowance yang kita terima tu, tuan-tuan, adalah untuk membantu meringankan bebanan keuangan kita semua. Maklumlah bila musim tengkujuh, musim landas, musim hujan angin kata kita si dapat pergi ke laut. Jadi atas sebab itulah CM kita Abang Jo mencadangkan allowance diberi kepada semua nelayan yang layak di negeri Sarawak, iaitu RM 300 sebulan sepanjang tempoh musim tengkujuh.
Semasa majlis penyerahan bantuan musim Tengkujuh Nelayan di Dewan Masyarakat Lingga pada Rabu, Simoy menambah inisiatif-inisiatif lain yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak adalah seperti kenyalang Gold Card, bantuan isteri yang bersalin, insentif RM1,000 untuk bayi Sarawak yang baru lahir melalui dana Endowment Sarawak, program pembangunan pertanian dan pelbagai lagi inisiatif lain. Berita seterusnya. Jerayawara Wawasan Ummah Gemilang Majlis Islam Sarawak 2020-2030 merupakan program yang memberi kefahaman dan penjelasan berkenaan peranan dan kewajipan Majlis Islam Sarawak MIS. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha berkata, kefahaman dan penjelasan berhubung peranan dan kewajipan MIS itu adalah seperti yang termaktub dalam Seksyen 5 Ordinan Majlis Islam Sarawak. Jangan jadikan itu wawasan dengan wawasan. Kita mesti berusaha jadikan wawasan itu satu gagasan. Memastikan orang Islam Sarawak 20-30 kelak kita menjadi ummah yang sekurang-kurangnya mencapai tahap yang diharapkan. Berucap pada Majlis Penangguhan Wawasan Ummah Gemilang Majlis Islam Sarawak 2030 peringkat bahagian semerahan, Misnu memberitahu semua agensi MIS perlu memastikan penyampaian perkhidmatan diperkasakan dalam merealisasikan agenda dalam Pelan Tindakan MIS 2020-2030. Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi rangkuman Wilayah Utara. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.